Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya Masa Bayu, hatur nuhun ya Pak Mujiadi, sahabat-sahabat yang berada di Indonesia dan juga yang sedang berada di beberapa negara yang masih terus berhubung dengan saya. Sahabat-sahabat di Bosnia, di Jordan, di Egypt, Urdun, di di Saudi, UAE, Dubai, Doha, Turki, di Albania dan ramai lagi di London pun ada yang berhubung dengan saya. Saya sihat, alhamdulillah. Saya masih lagi dengan usaha saya masih meneruskan lagi pembangunan kepada yang bertanya. Jadi janganlah risau, insya-Allah saya masih lagi dalam situasi yang sihat masih boleh berkarya lagi, masih boleh lagi meneruskan usaha-usaha atas impian-impian kita semua, impian untuk melihat dunia ini menjadi tempat yang bahagia, tempat yang harmoni buat semua, walaupun dalam masa yang sementara, tetapi semoga dengan segala usaha-usaha kita bersama, dunia akan menjadi sebagai satu tapak perjalanan Islam, tapak perjalanan menuju negeri Islam sebagaimana yang telah saya nyatakan dalam video yang sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, hari ini saya nak sambung lagi tentang satu soalan daripada salah seorang yang ramailah yang bertanya dengan saya. Saya pilih satu soalan. Dia bertanya pada saya, Pal, sebenarnya Imam Mahdi sedang buat apa saat ini? Sekiranya Imam Mahdi dah wujud, dan sebenarnya adakah ia telah pun benar-benar wujud? Jadi soalan begitu saya terima lagi daripada saudara yang bertanya dengan soalan tersebut. Imam Mahdi adalah manusia, Imam Mahdi juga adalah hamba Allah, sama macam kita. Jadi apa yang dia buat hari ini adalah apa yang kita buat. Artinya kalau dia penat, dia kena berehat. Kalau dia lapar, dia kena makan. Kalau dia nak dapat rezeki, dia kena bekerja. Dia tidaklah duduk sorang-sorang, diam-diam, kemudian akan ada orang hantar makanan pada dia ke, contohnya. Dia tetap bekerja, dia tetap berusaha, dan dia juga hidup macam mana kita. Dia berjalan, dia akan sentiasa melakukan tugasan-tugasan yang telah pun menjadi fitrah ataupun telah menjadi suatu hukum kepada kita sebagai manusia. Maka Imam Mahdi adalah manusia yang juga melakukan perkara yang sama. Jadi menjawab persoalan tu tadi, apa yang dia buat pada saat ini, pertama sekali dia akan buat ataupun melakukan kehidupan sebagaimana kehidupan fitrah manusia. Itu yang pertama. Yang keduanya, Imam Mahdi sedang dan pasti melakukan sesuatu yang mana tanpa kita sedari, ia telah pun membuka begitu banyak ruang-ruang untuk membuatkan manusia itu menyedari realiti. Kerana Imam Mahdi takkan duduk diam, tuan-tuan dan puan-puan. Dia sedang melakukan sesuatu, pasti dia sedang membuat sesuatu, cuma kita tak perasan ataupun kita tidak mahu menerima hakikat, walaupun mungkin dah nampak depan mata kita. Jadi untuk menerima sesuatu yang besar bukan mudah untuk kita hadam. Kalau kita nak makan, contohnya datang nasi satu dulang, bolehkah kita habiskan sekali makan? Ayam seekor ataupun anak kambing seekor letak depan kita, so kita makan seorang-seorang, tak mampu kan nak habiskan. Jadi kita makan sikit-sikit. Jadi proses yang sama juga berlaku dalam keadaan kita nak memahami tentang Imam Mahdi tu, kita kena sedikit-sedikit lah. Jangan terus nak dapat hari ni terus tahu, hari ni terus kita melompat. Tak semudah itu untuk kita memahami apa yang sedang dilakukan. Kerana saya ingin menjelaskan di sini, dalam saat-saat yang sedang berlalu, situasi hari ini dengan keadaan hari ini, memang sangat pasti Imam Mahdi dah wujud. Itu daripada analisa saya dan kajian saya. Saya tidak membawa kajian-kajian ataupun analisa daripada pihak-pihak yang lain. Jadi apa yang beliau lakukan sekarang ini, cuba kita lihat
saya akan lihat bahawa dia sedang melakukan suatu usaha dalam pembaharuan ilmu. Yang kedua, dia sedang melakukan suatu usaha di dalam pembangunan ataupun pembaharuan ekonomi. Dan dia pasti sedang melakukan sesuatu yang akan melakukan pembaharuan dari segi aspek teknologi. Maka itu yang sedang beliau lakukan. Jadi saya sedang melihat dan memantau di seluruh dunia dengan begitu halus dalam menilai jika wujudnya suatu situasi sedemikian. Maksudnya jika ada tempat-tempat tertentu, ada suasana tertentu yang mana adanya suatu usaha pembangunan ilmu, contohnya yang mana pembangunan ilmu yang saya masukkan ini satu pembangunan ilmu yang baru, dia tak boleh berkait dengan pembangunan ilmu yang sedia ada. Dalam arti kata menambah baik ilmu yang sedia ada, itu tak boleh kita nilai lah, tak boleh kita ambil lah di situ. Dia mesti ada atas sifat ilmu yang baru, kerana dia membawa pembaharuan. Jadi bila bawa pembaharuan, maka dia mesti membangunkan ilmu yang baru. Jadi saya berjalan lah, saya nak mencari. Dengar di Bosnia ada satu ilmuwan. Saya bertemu dengan seorang ilmuwan di Bosnia. Dia diberitahu oleh seorang sahabat saya, dia ni mempunyai ilmu yang luar biasa. Dia mengkaji Al-Quran. Dia telah pun menemui begitu banyak formula-formula dan sebagainya yang berbeza daripada ilmu yang sedia ada. Maka saya memang kerap ke Bosnia, dan dengan izin Allah saya bertemu dengan beliau, saya berjumpa, saya mendengar pembentangan beliau, dan daripada situ saya dah nampak, saya dah faham. Beliau memang mengkaji Al-Quran dan beliau memang sedang berusaha untuk pembangunan dalam keilmuan yang baru. Tetapi bila saya ambil perkara yang kedua dari segi aspek, dia ada 4 perkara yang perlu dia penuhkan, itu ilmu, adab, kreativiti dan ekonomi. Yang hanya yang perkara yang pertama itu pun belum lengkap. Dia cakap ini dah ada tanda-tanda dia. Jadi konsep dia begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kita nak tahu apa yang Imam Mahdi sedang buat hari ini ataupun sedang lakukan hari ini adalah pembaruan. Pembaruan dalam ilmu, pembaruan dalam proses adab, pembaruan dari aspek kreativiti, dan pembaruan dalam aspek teknologi dan yang masuk dalam kreativiti tadi, dan akhirnya dalam pembaruan ekonomi. Jadi itu yang kita harus fahami, itu yang sedang dilakukan oleh Imam Mahdi. Jadi kita berjalan. Saya sendiri saya berjalan, saya mencari di mana ada perkara ini berlaku. Jika ada satu kelompok tu yang menyatakan dia membangunkan ekonomi, dia sedang memperjuangkan ekonomi Islam. Tapi bila kita lihat, ada tak hubungan dia dengan ilmu? Yang mana ilmu tu adalah ilmu yang berbeza daripada ilmu sedia ada. Ekonomi dia dah nampak dah berbeza. Contohnya, dia kata dia tak gunakanlah sistem kapitalis, dia tak gunakan sistem dan sebagainya. Tapi kita lihat pula, ada tak hubungan dia dengan ilmu? Apakah dasar ilmu yang dia gunakan? Sambung tak? Kalau sambung, dah ada. Perkara yang satu dia dah ada, ekonomi dia dah ada. Bagaimana pula dari segi akhlak mereka? Dari segi pembaharuan akhlak? Bagaimana pula dengan pembaharuan? Ada tak berkaitan dengan teknologi, sains dan sebagainya? Maka begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak mengkaji, nak memahamkan realiti tentang Imam Mahdi di akhir zaman, kita kena ada formula dia. Perkara pertama, kita dah tentu saya jelaskan selalu, kita kena bertapis kepada Al-Quran, bercerminkan kepada Rasulullah SAW. Tapi akhirnya nanti bila kita balik kepada persoalan hari ini, sebagaimana pertanyaan daripada saudara yang saya masukkan daripada awal tadi, iaitu tentang Imam Mahdi, apa yang dia buat, apa yang sedang dia lakukan, adakah benar-benar wujud? Maka jawapan tadi, iaitu dia sedang melakukan apa juga fitrah manusia, dan dia sedang membangunkan dia sedang melakukan pembaharuan kepada 4 perkara: pembaharuan ilmu, pembaharuan adab, pembaharuan dari segi aspek kreativiti, dan pembaharuan ekonomi. Maka dia memiliki keempat ciri-ciri tersebut. Dia pasti memiliki, dia wajib memiliki keempat perkara tersebut, barulah dia layak menjadi Imam Mahdi. Jadi ini antara ciri-ciri dia, kriteria-kriteria dia yang saya cari, yang saya pantau, yang saya usahakan untuk saya mengenal dan untuk saya memahami bahawa saya tidak tersalah orang, saya tidak tersalah golongan, saya tidak tersalah kelompok yang ramai mendakwa mereka lah kelompok tersebut, mereka lah Imam Mahdi, mereka lah bersama Imam Mahdi, tetapi mereka hanya memiliki salah satu ciri contohnya, ataupun itu pun ciri yang mereka miliki itu pun hanya mungkin tak sebahagian saja daripada ilmu yang sepatutnya. Ilmu betul dah nampak berbeza, tapi mungkin berapa persennya saja. Maka daripada situ baru kita akan dapat menilai
Maka tuan-tuan dan puan-puan, itulah untuk menjawab soalan saudara tadi yang berkait tentang apa yang Imam Mahdi buat dan adakah beliau telah wujud. Maka jawapan dia daripada saya telah pun saya nyatakan, dan memang Imam Mahdi sedang memerhatikan kita jika mengikut apa yang telah saya fahami dan telah saya temui berdasarkan kepada fakta-fakta yang telah pun jelas di hadapan mata. Saya Mas Abayu. Assalamualaikum. Salam sejahtera.